3M iaitu membaca, menulis dan mengira serta kelas pembelajaran bersepadu merupakan pendekatan baru yang bakal diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan KPM dalam kurikulum persekolahan 2027. Ketika berucap bersempena dengan bicara profesional KPM kurikulum persekolahan 2027 yang diadakan di Putrajaya, Menteri Pendidikan Fadlina Sidi berkata kurikulum persekolahan 2027 yang dibentuk berteraskan kurikulum berasaskan standard dan berorientasikan kecekapan itu bertujuan melahirkan murid yang berpengetahuan dan cekap serta mencapai keseimbangan yang optimum dalam memberikan pendidikan yang berkualiti. Kumpulan Arjuna Sakti dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanah Merah 1 Tanah Merah Kelantan diisytiharkan sebagai johan pertandingan sketsa rukun negara peringkat kebangsaan 2023 anjuran Jabatan Penerangan Japan bagi kategori Kelab Malaysia Ku. Japan dalam satu kenyataannya menyebut bahawa kumpulan dengan sketsa bertajuk Tok Belantara itu memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM6,000, piala, pelak dan sijil penyertaan. Kumpulan anak seni teater Ghaffar Baba dari SMK Ghaffar Baba Masjid Tanah Melaka dengan sketsa Pohon Lima menjadi naib johan, manakala tempat ketiga pula dimenangi oleh kumpulan Citra Harmoni dari SMK Datuk Haji Abdul Kadir Kepala Batas Pulau Pinang dengan sketsa bertajuk Jalinan Perpaduan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Sembilan menyelamatkan 4 beradik berusia 7 bulan hingga 7 tahun yang ditemukan terbiar di sebuah rumah di Seremban Negeri Sembilan kira-kira sejak 3 hari lepas. Menurut pengarah JKM Negeri, Rosnah Sarodi, pihaknya menerima aduan daripada penduduk perumahan itu berhubung kanak-kanak terdiri daripada 3 lelaki dan seorang perempuan telah ditinggalkan oleh ibu mereka, manakala bapa mereka difahamkan berada dalam lokap tahanan polis. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Kapsul Masa. Pada 22 Oktober 2016, program Mukhayyam Semarak Mal Hijrah peringkat wilayah Persekutuan telah diadakan sempena menyambut sambutan Mal Hijrah peringkat wilayah Persekutuan bagi tahun 1438 Hijriah di Projek Perumahan Rakyat PPR Seri Semarak Kuala Lumpur. Program ini merupakan anjuran pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama PPR Seri Semarak Kuala Lumpur. Kira-kira 650 orang penduduk PPR Seri Semarak yang terdiri daripada orang dewasa, remaja dan kanak-kanak menghadiri program ini. Pelbagai program diatur sepanjang program diadakan selama 2 hari ini. Program tersebut diadakan bertujuan bagi menyediakan landasan kepada pihak Jawi untuk menyebarluaskan peranannya dalam menghibahkan beberapa perkara berkaitan akidah, ibadah dan akhlak kepada masyarakat. Ia secara langsung membantu masyarakat untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang peranan dan tanggungjawab Jawi. Majlis perasmian penutup program ini telah disempurnakan oleh Tuan Haji Yaakob Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Jawi.
Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah. Turunkan kita yang gerakan awan yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun Generasi 11. Hari ini hari Khamis pagi yang bersamaan 7 Disember 2023. 23 Jamadil Awal 1445 Hijriah. Semoga baik-baik lagi untuk anda. Doa saya kepada anda semoga diberkati, diredai. Jom sama-sama kita pertingkatkan lagi doa kita kan hari ini. Macam mana dengan permintaan kita dengan Allah. Semua tu pun kita kena tengok juga. Sebab kadang-kadang Allah bagi kat kita ni segala nikmatnya datang dari sudut berbagai cara kaedah. Terutamanya kalau kita tengok perkara yang indah ni, kadang-kadang Allah bungkuskan perkara indah ni bukan hanya sesuatu perkara saja, tetapi kadang-kadang Allah bungkuskan perkara yang baik ini melalui masalah. Tetapi dalamnya ada berkat, ada hikmah yang sangat besar. Jadi sentiasa kita sangka baik, kita lihat di sudut apa yang Allah bagi itu pasti ada selitan hikmahnya. Okey. Dan terima kasih tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang sama-sama temankan anda selama 4 jam yang lalu. Jom saya akan teruskan lagi selepas ni. Ada rancangan Tahsinul Ibadah. Tonton di YouTube, di Facebook IKIM. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan sebab lepas ni juga kita boleh sembang-sembang bicara berkaitan
berkaitan dengan soal jawab ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey, WhatsApp sekarang ke talian kita 011290040004. Jom kita nak berhibur dahulu. Kita nak bersama dengan Ustaz Tiga Beradik featuring Fazli Faiz. Okey, yang mana lagunya Putusnya Butir Tasbihku. Jom sama-sama dengarkan. Okey, kekal di IKIM, inspirasi info dan Islami. Butir tasbihku putus ketika bersolat atas pohon cinta. Telah aku letakkan jiwa menyatakan aku cinta. Hanya dengan satu kata, dia rasanya dengan syafaatmu kau meminta. Ya Tuhanku, dia umatku, selamatkanlah dia. Bagaimana mampu engkau cinta sebelum bertemu berabad jaraknya. Aku denganmu tak kala engkau sudah tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Jika nanti ada yang bertanya, katakanlah sesuatu andai Rasul dia tahu. Pastikan hilang seluruh kosakataku. Siapapun di depan insan yang amat menyintaiku. Bagaimana mampu kau cinta sebelum bertemu berabad jaraknya. Aku denganmu tak kala engkau tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Bagaimana mampu engkau cinta sebelum bertemu berabad jaraknya. Aku denganmu tak kala engkau tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Tak kala engkau tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Assalamualaikum. Ustaz Don ke? Waalaikumsalam. Iya, saya. Ustaz, saya jumpa Ustaz ni, saya nak tanya soalan. Apa yang saya boleh bantu? Saya ni nak pergi umrah Ustaz. Oh, bagus. Umrah ni ibadah penting untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Tapi itulah Ustaz, walaupun nak sempurnakan rukun Islam ni, ramai juga saya dengar yang bagi tahu agensi pelancongan yang menipu. Banyaklah yang saya dengar, macam-macam masalah ada. Betul lah tu, saya tak boleh menafikannya. Sebab itu kena cari agensi pelancongan yang diiktiraf seperti Mahabbatin Travel and Tours. Mahabbatin berdaftar dengan MOTEC tau, dan ada lesen pengendalian umrah. Tapi macam mana saya nak tahu Mahabbatin ni okey dan best? Sini saya bagi tips dia. Yang pertama, tengok berapa lama sesebuah syarikat berada dalam industri. Mahabbatin sudah 7 tahun. Okey, yang kedua, berapa ramai dah diterbangkan. Kalau
Kalau 7 tahun 7 orang, tak payah. Mahabbatin selama 7 tahun telah menerbangkan 10,000 jemaah dan selesai menunaikan umrah mereka. Ramai tu Ustaz. Betul itu. Tapi pasti ada ralat juga sikit-sikit. Kita tak boleh nafi. Yang bestnya, Mahabbatin menangani ralat yang berlaku disebabkan kesilapan manusia dengan segera dan secepat mungkin. Oh, macam tu Ustaz. Okeylah, saya nak pergi dengan Mahabbatin Travel and Tours. Macam mana ya Ustaz? Okey, salin nombor telefon bimbit 019-388-3944 atau nombor pejabat 0355246674 atau sekarang zaman canggih, pergi ke laman sesawang mahabbatin.onpay.my. Terima kasih Ustaz. Saya nak pergi terus ni dengan Mahabbatin. Berkobar-kobar saya. Alhamdulillah, semoga dikurniakan umrah yang mabrurah. Assalamualaikum pencinta ilmu. Sertai IKIM di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 di Reruai Istimewa kami. Temui khazanah ilmu dalam koleksi buku-buku IKIM di Reruai P14 pada 1 hingga 10 Disember 2023 bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Dapatkan buku-buku terbaru dari IKIM untuk meningkatkan pemahaman dan ilmu. Mari bersama-sama merenung, memahami dan selami ilmu di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 bersama IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Mafhumnya, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu dimustajabkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memustajabkan doa dari hati yang leka dan lalai. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabri wa 'adzabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqri wa min syarri fitnatil masihid dajjal."
Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari fitnah neraka dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari fitnah kubur dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari kejahatan fitnah kekayaan dan dari kejahatan fitnah kefakiran. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan fitnah Al-Masihud Dajjal. Allahumma ghsil khatayaya bima'is salji wal baradi wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyada minad danas wa ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma basuhilah segala kesalahanku dengan air salju dan embun. Murnikanlah hatiku dari segala kesalahan seperti mana engkau membersih kain putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antaraku dengan kesalahan seperti mana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram. Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari sifat malas. Aku berlindung denganmu dari menjadi tua pikun. Dan aku berlindung denganmu dari dosa dan hukuman. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Untuk kita mendapat ataupun untuk kita bangun dalam keadaan yang baik, itu bergantung kepada bagaimana cara kita mulakan tidur. Kita boleh sebutkan antara perkara yang perlu dan sangat-sangat kita kena jaga adalah ketika mana nak tidur. Mulakan tidur kita dengan berwuduk. Mulakan tidur kita dengan berwuduk. Itu aturan yang mesti dan tidak boleh tidak kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Sebelum tidur, pesan pada diri kita, anak isteri kita supaya berwuduk dahulu sebelum tidur. Kenapa? Kerana wuduk inilah nanti menjadi penjaga kita ketika mana kita tidur. Malaikat jaga kita ketika tidur. Bahkan dalam riwayat menyebutkan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk sebenarnya rohnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut bila kata nak tidur ambil wuduk, maksudnya orang nak tidur perlu persediaan. Macam mana orang nak masak semua kena ada persediaan, tidur pun ada persediaan. Maka jangan kita tidur kat mana-mana sempat, sambil tengok TV tertidur, sambil dengar kuliah IKIM pun tertidur, kan? Jadi perlu persediaan. Bila nak tidur tu kena buat persiapan. Mulakan dengan berwuduk, kemudian kita kebas-kebas dulu kita punya katil, takut ada mungkin anak kita main barang-barang mainan dia yang tajam-tajam, boleh membahayakan kita juga. Kemudian tidur di atas lambung kanan. Tidur di atas lambung kanan disebutkan lagi dalam kita ada apa lagi, kita maafkan orang lain sebelum kita tidur. Sebab apa? Tidur yang baik ni bukan hanya tidur yang lama, tetapi tidur yang rohani kita juga tenang. Ni kalau kita membawa permusuhan kita, dendam kesumat kita, marah kita pada orang masa tidur, maka jiwa kita tetap berat. Jadi maafkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul
العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta padanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya Dia akan murka terhadapnya. Apabila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan gear lever kita berada di posisi D, stand for drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan memberikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak gear lever kepada N. Apabila mulakan perjalanan, hijau je traffic light, tarik balik kepada D, 3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja gear lever tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh dan kita nak teruskan bola bicara kita ini bersama-sama rancangan Tasnul Ibadah. Seperti biasa pagi ni kan, nak belajar lagi sesi kita, soal jawab kita. Anda boleh hantarkan apa soalan yang nak dikemukakan bersama-sama dengan panel tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Hantarkan soalan anda itu ke talian WhatsApp konti, dah pun kita aktifkan sekarang, 011-2904-004. Juga soalan anda itu boleh letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM. Okey, jom nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz, dah pun sampai bersama-sama kita di konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Perjalanan okey Ustaz, perjalanan ke sini? Alhamdulillah. Ada hujan sikit. Itulah kan. Sampai terkira okey lah tu. Saya nampak Ustaz kat CCTV tadi. Alhamdulillah. Sampai juga dengan kita kat sini. Baik Ustaz, sebelum kita nak buka sesi soal jawab kita, mungkin kita nak bawakan sedikit mukadimah awal Ustaz. Apa yang kita boleh siap sedia, persediaan hati jiwa kita Ustaz untuk sama-sama buka bicara pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada Syafiq Sama Ustaz yang bersama-sama dengan kita selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Semoga sentiasa diberi kesihatan, dapat berkhidmat untuk agama dan ummah. Amin. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sepotong hadis yang berbunyi, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang dia tidak ambil berat, dia tidak bimbang, tidak memberi kesan kepada dia keadaan orang Islam, maka dia bukan daripada kalangan kami. Ya. Hadis ini memberi pengertian bahawasanya adalah merupakan sifat seorang mukmin yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita perlu bersifat berkongsi ataupun meraihkan. Kalau perkara itu perkara yang menggembirakan saudara kita, kita sama-sama meraihkan. Kita tunjukkan yang kita juga gembira. Kita juga bersama-sama dengan dia gembira dengan apa yang dia dapat. Dan begitulah juga sebaliknya. Bila sesuatu musibah menimpa orang Islam, maka kita menyertai kesedihan itu. Tunjukkan yang kamu bukan berseorangan. Kamu bukan bersendirian, tetapi bersama-sama dengan kamu adalah kami. Maka ini adalah merupakan suatu akhlak yang sepatutnya seorang mukmin itu hiaskan dirinya dengan akhlak tersebut. Contohnya Islam mengajar, kalau ada saudara kita dapat anak, dia dapat anak, kita diajar untuk doakan dia. Doakan dia. Doa supaya anak yang dikurniakan itu anak yang diberkati. Itu adalah satu bentuk yang kita menyertai kegembiraan dia. Di samping dia menzahirkan kegembiraan dia dengan dia buat akikah, kita datang, kita makan bersama-sama dengan dia. Jadi kadang-kadang kita hadir kenduri ni bukan hanya maksudnya untuk makan. Okey, saya dah kenyang lah, tak payahlah datang. Bukan. Poin dia bukan makan. Kerana kalau kita menganggap hadir kenduri ni sebab kamu lapar, kamu kena makan, jadi bila kita kenyang, kita tak datang lah. Tidak. Maksud daripada walimah, maksud daripada akikah dan seumpamanya, supaya kita menyertai, menunjukkan. Tidaklah kita guna perkataan solidariti kan. Maksudnya kita meraihkan kegembiraan dia walaupun tak makan. Betul. Sehingga ulama sebut kalau dia puasa pun dia datang juga. Dia datang juga, kita panggil apa? Ukhuwah. Sebab bukan sebab kita lapar, bukan sebab kita tak cukup duit untuk beli makanan, tapi ukhuwah itu sebenarnya yang lebih besar. Dan dalam masa yang sama, bila sesuatu nikmat orang Islam dapat,
saudara kita tunjukkan kegembiraan, dia dapat mengikis sifat hasad dengki daripada diri kita. Bila ada orang kahwin, kita doakan dia, barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Dan begitulah kita ucapkan tahniah, belajar untuk ucapkan tahniah, doakan untuk orang lain. Dia sebenarnya bagus untuk kita mengikis sifat yang hasad mungkin timbul apabila nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Dan begitulah kesedihan. Janganlah sampai kita hadir dalam majlis pengkebumian, sembahyang jenazah, dikubur. Kita jadikan majlis itu sebagai majlis bergurau senda, isap rokok, tidak ada sensitiviti terhadap kesedihan yang sedang dihadapi oleh keluarga. Tunjukkan solidariti itu dengan sedih. Paling kurang jangan gelak, kan? Jangan gelak macam tak ada sesiapa di sekeliling kita. Perkara ini perlu ditegur. Kerana antara cara untuk kita tunjukkan yang kita mengucapkan takziah, tak cukup dengan lafaz lidah kita takziah, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita bersama-sama berkongsi kesedihan. Dan apa yang berlaku sekarang kepada umat Islam yang di Gaza, semua orang tahu apa yang sedang berlaku. Maka kita sama-sama tunjukkan kesedihan kita sekadar yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Maka itulah sepatutnya seorang mukmin. Dan ingat kembali pada hadis Nabi SAW, siapa yang hal orang Islam ni tak ada apa-apa merunsingkan dia, membimbangkan dia, apa yang nak berlaku itu hal kalian. Aku hidup dengan kehidupanku, maka sebenarnya dia tak layak untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu dia Ustaz. Kalau kita lihat daripada suasana kehidupan kita ni seharian, ada naik dan turun, dan kita ini patut ada perasaan maupun simpati maupun kita bergembira sekalipun lah dekat mana kita berada. Kita sesama umat Islam, kita menzahirkan rasa tersebut, kan? InsyaAllah sama-sama kita hidup dalam suasana yang penuh dengan ukhuwahnya dan secara tidak berpecah belah di situ. Okey, baik Ustaz, kita nak teruskan untuk sesi pertemuan ini dengan sesi soal jawab. Jadi kita nak bawakan juga soalan-soalan dari pendengar kita. Kalau ada antara anda yang ada pertanyaan, silakan hantarkan ke talian WhatsApp Konti. Saya ulang sekali lagi, talian kita 0112904004. Baik, kita nak bincang soalan yang pertama yang kita dapat di sini Ustaz. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah kaedah terbaik untuk qada zakat? Contohnya zakat pendapatan, zakat simpanan dan yang lain-lain yang terdahulu Ustaz. Bagaimana kita nak qada zakat ini Ustaz? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kongsi soalan ni, sahabat kita Tuan Haji Sufian Amri yang kongsikan soalan ini. Jadi apakah kaedah terbaik untuk qada zakat? Ada sepotong hadis yang Nabi SAW menyebut, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah. Nabi bertanya kepada satu orang sahabat, kalau kamu berhutang dengan seseorang, bukankah hutang itu sepatutnya dibayar? Ya, dia jawab ya. Maka Nabi kata, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah itu lebih sepatutnya dibayar. Jadi kalau satu orang itu telah mendapat hidayat, dia sedar atas kekhilafan dia pada masa lampau, tak bayar hutang. Tak bayar hutang apa? Hutang zakat. Maka apa yang perlu dia buat? Pertama sekali, dia perlu merujuk kepada ulama. Kalau dia tak reti nak kira sendiri, maka dia rujuk pada ulama. Dan ulama itu akan tunjukkan kepada dia bagaimana cara untuk mengiranya. So yang pertama, dia mendapatkan anggaran tahun. So dia dah berapa lama tak bayar zakat, dan dah berapa lama dia ni sebenarnya dah cukup syarat bayar zakat, tapi dia tak bayar. Contohnya dia dah mula berniaga tahun bila. Daripada mula berniaga tu, tahun pertama, haul pertama pun dia tak bayar zakat. So sehingga hari ini dia sudah berapa lama daripada perniagaan tersebut. Dan kalau orang berniaga ni biasanya dia ada data account. Betul. Maka daripada data account, data stok, sebenarnya dia boleh dapat kiraan. Sebab itu saya sebut tu, kalau untuk mendapat kiraan secara detail, mudahnya dia serahkan data account dia. Sebenarnya pejabat zakat pun, lembaga zakat dia ada orang yang akan kendalikan. Kita tunjukkan data account kita,
Okey, daripada tahun sekian, dan dia akan minta lagi maklumat stok, maklumat yang kita catat pada waktu itu, maka dia akan keluarkan kadar yang sepatutnya kita bayar zakat. Jadi dia akan jadi lebih mudah sebab seseorang itu duit-duitnya itu secara umumnya dia letak dalam bank. So sebenarnya boleh semak akaun yang lepas-lepas. Hatta kalau contohlah dulu dia orang yang berada, sekarang ni dia sudah tidak memiliki harta yang lebih lah. Maka dia tetap kena kira juga, dan dia masukkan dalam note dia, dalam tulisan dia, dalam catatan dia, bahawasanya ini hutang saya yang saya kena bayar. Saya azam kalau Allah Ta'ala bagi duit lebih semula, maka saya akan tunaikan balik hutang Allah SWT. Paling kurang ada catat, supaya kalaulah dia meninggal dunia, orang yang selepasnya itu, warisnya akan usahakan untuk melunaskan hutang zakatnya. So dia dapatkan anggaran tahun, anggaran yang mana kita ambil anggaran yang paling maksima, yang dia mungkin setelah cukup nisab dan telah cukup syarat, maka dari situlah dia melunaskan hutang zakatnya. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Soalan berikutnya di talian WhatsApp Konti. Ada yang baru saja kita terima juga soalan ini yang sampai di kita sini. Ada yang tanya, Ustaz, boleh tak perempuan pakai sarung tangan salam dengan lelaki mahram? Ustaz, bagaimana? Lelaki bukan mahram. Bukan mahram sepatutnya. Maknanya dia pakai sarung tangan, dia salam dengan lelaki. Ada satu kaedah yang berbunyi, sesuatu yang haram dilihat, maka haram disentuh. Sesuatu yang haram dilihat, maka haram disentuh. Sebenarnya sebelum saya nak jawab soalan ni, bila orang membuat urutan, yang mengurutnya tukang urut lelaki lah. So bila mengurut tu akan urut sehingga bahagian di antara pusat dan lutut, maksudnya paha contohnya. Sebenarnya dari segi hukum syaraknya tak boleh tu kita sentuh, walaupun kita lelaki, kita sentuh paha lelaki. Hukumnya tak boleh. Sebab apa? Paha lelaki itu adalah aurat. Jadi bila paha lelaki itu aurat, dia haram dilihat. Dia kembali kepada kaedah yang saya sebut tadi, sesuatu yang haram dilihat maka haram disentuh. Maka sebenarnya tak boleh sentuh, melainkan kalau dia pakai sarung tangan. Sebab itu ketika menguruskan mandi jenazah, ketika kita ingin istinjakkan jenazah, kita ingin basuh, bersihkan bahagian antara pusat dan lutut, kita tak boleh sentuh paha dia, kita tak boleh sentuh kawasan antara pusat dan lutut, melainkan ada lapik. Kena pakai sarung tangan. Hukumnya wajib pakai sarung tangan. Dan perkara itu dibenarkan sekiranya ada hajat. Dan kita kembali kepada soalan yang ditanya, daripada segi teknikalnya, kalau satu orang perempuan dia salam lelaki tapi dia pakai sarung tangan, daripada segi tidak sentuh lelaki ataupun lelaki itu tak sentuh perempuan, maka hukumnya tak haram. Hukumnya tidak haram. Tetapi kalau perbuatan itu, maknanya walaupun dengan berlapik, boleh menimbulkan syahwat. Sebab dia lain. Hubungan lelaki dengan perempuan ni, berlapik pun kalau tak kena gaya pun dia rosak juga. So kalaulah dengan berlapik, walaupun dengan berlapik tapi ada ketakutan, ada kemungkinan boleh menimbulkan syahwat, maka walaupun berlapik hukumnya haram. Tapi kalaulah kemungkinan untuk timbul syahwat itu tidak ada, maka kita kembali kepada hukum zahirnya. Bila tak ada lapik hukumnya haram, bila ada lapik hukumnya adalah harus. Okey, baik Ustaz. Kita nak teruskan lagi dengan soalan berikutnya di talian WhatsApp juga. Kita dapat soalan, Ustaz, saya menjaga ibu saya yang sakit terlantar dan ada kalanya ibu saya akan sentiasa dalam keadaan bernajis air besar. Bolehkah solatnya dijamakkan atau bagaimana cara terbaik untuk ibu saya mendirikan solat, Ustaz? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, menurut pandangan Hamad Al-Khattabi, dia juga pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi, bahawasanya solat boleh dijamakkan kerana sakit. Solat boleh dijamakkan kerana sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang menyebabkan
orang yang sakit itu adalah sukar untuknya mengerjakan solat di dalam waktu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia adalah sesuatu yang berat, dia adalah sesuatu yang masyaqqah. Jadi dalam keadaan seperti yang ditanya tadi, menguruskannya untuk satu solat adalah berat, mengambil masa yang lama. Maka solat itu bolehlah dijamakkan, sama ada dia melakukannya secara jamak taqdim ataupun dia melakukannya secara jamak takhir. Jadi kalaulah keadaan ibu tadi, jadi kita ucapkan tahniah kepada anak-anak yang menjaga ibu bapanya ketika mereka mencapai usia tua. Quran sebut ketika ibu bapamu ketika ibu bapanya sampai kepada usia tua, maka fala taqul lahuma uffin, jangan kata uff pun. Pun tak kata. Jangan kata. Maka oleh kerana itu, orang yang Allah Ta'ala kurniakan perkara ini, kita anggap ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita jawab soalan tambahan lagi, maka kita ucapkan tahniah dalam bab menguruskan najisnya. Kalaulah buang air besar tu benda yang berterusan, tidak sunyi waktu, melainkan ada sahaja najis, biasanya air kecil lah. Maka kalaulah itu keadaan yang berterusan, sebelum dia solat kita bersihkan. Kita bersihkan, kita tukar pampers dia, kita bersihkan. Dia nak bersihkan tu tak semestinya kita bawa pergi ke tandas kan. Kita boleh guna spray. Tapi kalau pakai tisu basah saja tak cukup. Kerana tisu basah, yang pertama dia tidak ada air yang mengalir. Yang kedua, basah tu kadang bukan sebab air. Dia ada chemical yang lain. Sebab dia ada bau kan, bau wangi. Maka kita boleh gunakan spray. Kita boleh gunakan spray. Dan setelah kita uruskan, kita pakaikan pampers dia, kemudian dia dirikan solat secara jamak. Dan ini hanya wajib kalau ibu itu adalah masih lagi sehat akal fikirannya. Kalau dia sampai ke tahap tidak sehat akal fikirannya, yang orang panggil demensia ke ataupun nyanyuk misalnya, dalam erti kata yang sebenar, maka pada ketika itu gugurlah kewajipan salat daripadanya. Okey, baik, kita akan berehat seketika Ustaz, dan kita kembali selepas ni. Ada satu soalan, selepas ni Ustaz akan berikan respon. Ada yang bertanya dari Putri dari Pulau Pinang, bertanya, Ustaz, bagaimana untuk menasihati ibu bapa, mertua atau keluarga mertua yang jauh dari melaksanakan ibadah, iaitu tidak menunaikan solat fardu yang sudah bertahun-tahun. Katanya bagaimana untuk cara terbaik untuk saya nak berikan teguran di situ. Nanti kita akan bincang selepas ni. Okey, kita nak berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 Kita berehat seketika, kembali selepas ini. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur, saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk rancangan Tasnul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook sebab kita sedang bersedia langsung di situ. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram bincang-bincang kita tentang soal jawab ibadah. Okey, jom kita nak teruskan lagi untuk siaran kita ini. Seperti sebelum kita berehat tadi, ada kita bacakan soalan dari Putri yang berada kat Penang. Ada bertanya, Ustaz, bagaimana untuk menasihati ibu, bapa, mertua atau keluarga yang jauh dari melaksanakan ibadah, yakni tidak menunaikan solat fardu yang sudah bertahun-tahun. Apa kaedah yang cara terbaik untuk saya nak berikan teguran, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, tanggungjawab kita bila kemungkaran berlaku di hadapan kita, paling kurang kita hendaklah mencegahnya dengan hati. Kalau kita dapat mencegahnya dengan tangan, itu terbaik. Kalau kita dapat mencegahnya dengan mulut, maksudnya tangan tak boleh. Sebab tangan ni ulama sebut, dia dikhususkan kepada orang yang ada kuasa, pihak berkuasa lah. Secara umumnya begitu. Kalau tidak, dengan lidah kita. Kalau itu pun kita tak mampu melakukannya kerana kita tak berani ke, contoh kan, kita pun lemah, maka paling kurang, tak boleh kurang daripada tu, kita kena benci dengan hati, kena engkar dengan hati. Maka ulama tafsirkan apa maksud dia mencegah dengan hati. Dia mencegah dengan hati itu, pertama dia tak suka kemungkaran itu, dia tidak bersolidariti terhadap kemungkaran itu, dan yang kedua dia kena ada rasa sedih dan dia kena doakan. Jadi perkara itu pertama kena buat, iaitu orang yang bertanya ni, Putri yang bertanya ini, ada sedih dalam hati itu. Sebenarnya Nabi kata di belakang itu dah tak ada dah, walaupun sebesar biji sawi daripada iman. Ini selemah-lemah iman lah. Tapi kalau itu saja yang dia mampu, semoga Allah Ta'ala memberi pahala yang besar. Pertama sekali kita sedih, kita risau, kita runsing. So risau ini adalah permulaan bagi kerja, permulaan bagi action. Jadi bila dah ada risau, sekarang ni dia pergi kepada bertanya. Maknanya orang yang bertanya ini dia ada fikir, dia ada risau. Dan hendaklah fikir dan risau itu disertai dengan perasaan kasih sayang. Kita bukan benci dia kerana dia itu dia, tetapi kerana kita sayang kepada dia. Itulah caranya Nabi dakwah umat kepada Allah SWT. Kita ingatkan benda ni sebab kita sayang. Kita sayang di ibu mertua kita, di ibu kita, di ayah kita. Kita sayang dan kita tahu orang yang tak semayang ni akan jadi apa pada dia. Jadi atas rasa kasih sayang itu kita mulakan dakwah kita. Okey, kemudian dia dalam dakwah ini ada yang disebut dengan perkataan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah ni tak semestinya dilakukan dengan perkataan, kecuali orang itu mampu melakukannya. Jadi dalam antara hikmah dalam berdakwah ini, misalnya kita dakwah bil hal, kita dakwah bil hal, dia panggil istilahnya lisanul hal.
Kita tunjukkan diri kita dahulu yang mengutamakan solat. Kita tunjukkan keprihatinan daripada pihak diri kita. Kemudian dalam bab nak bercakap dengan mereka, kalau kita boleh cakap, sebab ada orang boleh je cakap kan. Dan kalau kita nak bercakap, kita gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak menyebabkan mad'u itu lebih jauh daripada kita. Sebab ulama kata, kalaulah dengan kita cakap itu, dia makin jadi ganas. Daripada dia tak solat, kemudian bila kita ajak solat, dia pula jadi kata, aku tak naklah solat ni. Lagi teruk. Itu akan jadi lagi teruk. Sebab kalau orang tu tak solat sahaja, taklah bagus. Tapi kalau dia sampai mengingkari solat, kata solat ni benda sia-sia, sebenarnya dia buat benda yang lebih besar lagi. Maka kalau kita tak mampu untuk berdakwah sendiri, kita tengok siapa orang yang mana ibu bapa kita, mertua kita dengar cakap. Kita cakap dengan orang tu. Kita cakap kepada orang itu untuk menasihati mereka berdua. Gunakan bomoh luar, orang panggil. Kadang bomoh dalam rumah ni tak dengar. Maka kita gunakan pendekatan guna bomoh luar. Dan di samping itu, kita berdoalah dengan Allah supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka. Ada satu lagi perkara yang kita boleh buat, iaitu kita hidupkan bacaan hadis Nabi SAW dalam rumah kita. Tentukan satu waktu, misalnya lepas Isyak, waktu yang lapang, kita duduk, kita baca hadis Nabi SAW tentang kelebihan solat. Kelebihan, bukan ancaman. Sebut kelebihan je. Kelebihan. Siapa solat dapat begini. So kitab yang bagus digunakan adalah kitab karangan Maulana Zakaria bin Maulana Yahya Al-Kandahlawi yang kita panggil kitab Fadailul Amal, baca fadilat solat. Kita baca walaupun seorang, kita baca je. InsyaAllah. Ada mungkin nanti ada ibu bapa nak duduk ke, dia tiba suka nak dengar ke, lama kelamaan insyaAllah kita harapkan nur daripada hadis Nabi itu masuk dalam hati dia, dan dia menggerakkan dia untuk kembali insaf dan mengerjakan solat. Amin. InsyaAllah semoga baik-baik di situ. Okey. Baik Ustaz, kita nak ke Tanjung Karang. Ada Encik Faizal bertanya. Ustaz, bagaimana dengan pendapat tentang bacaan qunut nazilah dalam solat? Contohnya solat fardu maghrib dan isyak, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Satu perkara yang perlu difahami, qunut nazilah ni dia disyariatkan di dalam solat fardu. Itu asal dia. Bukan dalam solat hajat. Ada setengah orang dia terbalik. Dia rasa pelik qunut nazilah dalam solat fardu, dia nak buat qunut nazilah tu dalam solat hajat. Solat fardu tu yang pelik. Tidak, sebenarnya terbalik. Sebenarnya buat qunut nazilah dalam solat hajat tu yang pelik, kan? Sepatutnya buat di dalam solat fardu. Walaupun begitu, kalau dia buat juga dalam solat hajat, hukumnya harus. Asalnya adalah memang dalam solat fardu, dan Nabi SAW melakukan qunut nazilah ni dalam solat fardu selama sebulan. Setiap 5 waktu Nabi doakan, kerana ada satu peristiwa yang telah berlaku pada sahabat Nabi dalam peristiwa Bir Ma'unah. Maka memang tempat dia dalam solat fardu. Memang tempat dia dalam solat fardu, seperti yang kita duk buat selama ni. Betul dah. Kalau memang ada arahan daripada Jabatan Agama Islam negeri tuan-tuan, maka memang begitulah cara melaksanakan qunut nazilah, dan dia tidak sampai membatalkan solat. Walaupun memanjangkan i'tidal ini boleh membatalkan solat, betul. Kerana i'tidal adalah rukun pendek, tetapi sembahyang akan batal kerana memanjangkan qunut, memanjangkan i'tidal apabila kita panjangkan dengan perkara yang tidak dituntut. Tetapi kalau kita memanjangkannya kerana perkara yang dituntut, seperti membaca qunut subuh, seperti membaca qunut nazilah, maka hukumnya adalah harus. Bahkan membaca qunut itu adalah doa yang dituntut ketika ada nazilah, ada peristiwa besar yang musibah dia umum, seperti yang berlaku di Gaza pada hari ini, maka kita disunatkan menyertainya dan mengaminkannya. Okey, baik Ustaz. Kita nak ke Facebook Ustaz. Ada sahabat kita bertanya dari rakan-rakan yang juga nak berkongsi soalan ini. Okey, ada yang bertanya Ustaz, apa hukum buat prosedur kesuburan
IUI dengan doktor lelaki bukan Islam di hospital setelah 12 tahun berkahwin menanti zuriat. Adakah dikira berdosa? Kalau dah buat, adakah kena bertaubat? Ustaz, bagaimana? Sakit adalah merupakan uzur di dalam syarak. Uzur. Dan kita belajar dalam hukum syarak, ada hukum yang berbeza antara orang sihat dengan orang sakit. Kalau orang itu sihat, dia tak boleh buat benda ni. Tapi kalau dia sakit, dia boleh. Dia boleh. Contohnya sembahyang kena berdiri, sembahyang fardu. Tapi kalau dia sakit sampai tak boleh berdiri, boleh tak sembahyang duduk? Boleh sembahyang duduk. Maka ia menunjukkan ada keistimewaan, ada hukum-hukum yang dibezakan antara orang sehat dengan orang sakit. Kemudian, sakit ni pula, walaupun ada kelonggaran, tetapi dia hendaklah dibuat secara bertahap. Misalnya, asalnya satu orang lelaki luar, dia tak boleh melihat aurat perempuan ajnabi. Bahkan batasan aurat tu lebih banyak berbanding kalau dia mahram. Tak boleh tengok, tak boleh sentuh. Melainkan apa? Melainkan antaranya atas tujuan rawatan. Tetapi walaupun atas tujuan rawatan, hendaklah dibuat bertahap. Apa maksud bertahap? Kalaulah rawatan itu tidak boleh dikendalikan oleh perempuan, maka barulah kita berpindah kepada lelaki. Dan rawatan itu pula bersifat apa? Bersifat urgent, bersifat kecemasan, ataupun bagaimana? Maknanya bertahap. Asalnya tak boleh. Apatah lagi rawatan jenis kesuburan ni, kita faham ia memerlukan, maknanya doktor lelaki itu mungkin melihat aurat yang dipanggil aurat mughallazah, mungkin sehingga bahagian kemaluan. Maka ya betul, dia adalah rawatan. Dalam rawatan ni memang ada kelonggaran, tetapi kita kena usahakan supaya mengambil rawatan itu dengan sama jantina dengan kita, iaitu perempuan. Dan insya-Allah di Malaysia ni ada sahaja sebenarnya daripada doktor perempuan. Itu yang kita kena usahakan. Dan kalau satu orang tu dia suami, dia lah kena guide isteri dia, usahakan mungkin kena belanja lebih sikit supaya kita nak dapatkan doktor perempuan yang menguruskan isteri kita, kerana ini bukan melibatkan aurat yang biasa, tapi dia melibatkan aurat yang dipanggil aurat mughallazah, aurat berat, iaitu bahagian kemaluan. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz, itu apa yang kita perlu faham dari sudut aurat di situ. Okey, satu lagi pertanyaan, tapi kita nak berehat seketika. Kita baca dahulu Ustaz, kita nak rehat seketika, tapi sambung selepas ni bicara kita ini. Dari Fiza Nur bertanya, Ustaz, apa hukum lelaki yang menjual tudung, memakai tudung, pakaian wanita ketika buat promosi secara langsung dekat media sosial? Nanti kita jawab soalan ini insya-Allah selepas ini. Okey, kita nak berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedekah satu perkara yang sangat baik, sehingga disebutkan apa? Sedekah itu as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menjauhkan kita daripada bala. Maka kalau seseorang itu dalam perjalanan musafir contohnya, ataupun dia nak pergi peperiksaan contohnya, ataupun apa-apa sahaja, maka mulakan perjalanannya itu dengan sedekah. Kerana sedekah itu boleh menjauhkan dirinya daripada bala. Bahkan disebutkan dalam hadis, dawu maradakum bisadaqah, ubati sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Maka kita boleh sebutkan sedekah itu boleh menjadi penawar bagi orang yang sakit. Maka kalau kita sakit, bersedekahlah dengan apa yang kita punya, sedekahlah dengan apa yang kita sayang,
dengan niat, ya Allah, dengan sedekah yang aku lakukan, maka engkau kurniakan kesihatan kepada diri. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Kita bersama perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey, kita nak sambung lagi untuk bincang-bincang kita menerusi soal jawab ibadah. Okey, dan sebelum berehat tadi kita ada bawakan soalan di Facebook IKIM. Okey, yang bertanya Fizan Nur, itu nama Facebooknya, bertanya, Ustaz, apa hukum lelaki yang menjual tudung, memakai tudung pakaian wanita ketika buat promosi secara langsung dekat media sosial, Ustaz? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan ringkas saya, elakkan. Tetapi saya tidaklah berkata sehingga haram, kerana perkara itu mungkin berlaku sebentar sahaja, tidak sampai ke tahap dipanggil bertujuan menyerupai wanita. Dan perkara itu boleh menimbulkan perasaan tak senang dan seumpamanya. So kita gunalah alternatif yang lain, contohnya pakai kepala patung. Okay. Misalnya kan, kepala sahaja kan. So kita letaklah kat kepala tu dan kita pakaikan, itu lebih murni lah. Dan kita cuba untuk mengelakkan sebarang khilaf. Begitu. Okey, baik Ustaz. Kita nak terus lagi soalan yang kita dapat di WhatsApp Konti. Ada yang bertanya, Ustaz, tentang isu suaminya ada kes kecurian dan ditangkap dan direman di balai sekarang ini, dan apa hukum dia menggunakan duit yang suami dia bagi itu untuk makan, belanja, dan dia tak tahu pun hasil punca suaminya barang yang dicuri itu, hasil itu diberikan kepada dia. Ustaz, bagaimana? Ada satu kaedah berkaitan dengan menerima pemberian orang yang pendapatannya bercampur-campur. Berdasarkan soalan yang diajukan tadi, menunjukkan bahawasanya pendapatannya bercampur-campur. Bukan maknanya seluruh pendapatannya adalah hasil mencuri. So, dalam bab ini ulama menyatakan, oleh kerana pendapatannya bercampur-campur, apa yang dia bagi kat kita ini ada kemungkinan daripada yang sumber yang halal, sumber bekerjanya dia tu, maka hukumnya adalah harus untuk kita menerima jemputan orang yang pendapatannya bercampur-campur. Hukumnya harus untuk kita menerima hadiah daripada orang yang pendapatannya bercampur-campur, kecuali kalau kita yakin bahawasanya yang diberikan kepada kita itu adalah daripada sumber yang haram. Barulah kita haram untuk menerima pemberiannya, haram untuk kita menghadiri jemputan makannya. Wallahu a'lam. So dalam bab ini, oleh kerana pendapatan suami puan itu bercampur-campur, kita tidaklah mengatakan dia tidak boleh makan apa-apa yang datangnya daripada pemberian suami tersebut. Okey, baik Ustaz. Kita teruskan lagi Ustaz. Soalan berikutnya berkaitan dengan gadaian. Ini kena dengan kita punya bab berbincang berkaitan dalam kitab Intisari Matan Al-Zubat. Yang bertanya dari sahabat kita ni, Puan Jamaiyah dari Teluk Intan, Perak. Atik koma ni. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana jika barang yang digadai hilang, dicuri kerana pencuri masuk rumah yang rumah orang yang menerima barang itulah. Okey. Adakah dia perlu menilai harga barang yang hilang dan memulangkan duit tersebut kepada orang yang menggadai? Dalam bab muamalat ada satu istilah yang disebut sebagai yad dhaman, dan ada satu lagi disebut yad amanah. Sesuatu akad yang pegangan
seseorang itu diklasifikasikan sebagai yad amanah, maka dia tidak perlu membayar ganti rugi sekiranya berlaku kemusnahan, bencana terhadap barang itu, kecuali kalau ada unsur kecuaian. Kalau ada unsur kecuaian. Tapi kalau kerana bencana, contoh banjir tak ada kecuaian kita nak. Banjir kan, dia adalah benda yang alami dan seumpamanya. Jadi kalau ada unsur kecuaian, contohnya barang itu diletakkan di tempat yang tak selamat, pagar kita yang tak kunci, letak begitu je kat luar. Contohnya motor tu pula, kalau yang digadai tu motor tu kita yang tak kunci betul-betul. So kalau ada unsur taksir, kalau ada unsur kecuaian, maka kita wajib menggantinya. Begitulah dalam masalah gadaian ini. Kalau ada unsur kecuaian, kita tak letak barang itu elok-elok, ataupun letak dah elok-elok tapi kita yang tak kunci rumah misalnya. So kalau ada unsur kecuaian seperti itu, kita kena ganti. Kalau tidak ada, rumah memang dah elok, dah tutup, ada pagar lagi, ada mangga lagi, barang tu pula saya pun tak tahu apa barang yang hilang itu, letak pula dalam peti pula, tapi dah orang mencuri kan, pintu kebal pun dia nak masuk juga. Jadi kalau sampai tahap macam itu, daripada segi hukumnya kita tidak wajib menggantinya. Wallahualam. Ustaz, saya kira itu antara soalan-soalan yang sempat kita jawab, Ustaz. Banyak juga soalan ni, Ustaz, kan? Tapi kita cuba bawakan sesi demi sesi lah juga. Soalan-soalan yang kita ada ini kita cuba bawakan untuk perbincangan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Ustaz, mungkin sebelum berakhir, apa pesan-pesan yang boleh kita ingat-ingatkan, Ustaz, sebelum kita berakhir sesi kita pada kali ini? Silakan, Ustaz. Kita menerima setiap hari berita tentang saudara-saudara kita di Gaza. Kita buat apa yang kita upaya dari segi sembahyang hajatnya, kunut nazilahnya, dan perkara-perkara yang lain. Tetapi ala kulli hal, lakukanlah itu secara berilmu, bukan secara emosi. Sebab kita sangat yakin berdasarkan panduan Quran dan hadis, sesuatu yang bukan dibuat dengan ilmu, dibuat dasar kejahilan, dia tidak mendatangkan faedah pada masa yang akan datang. Kerana agama ini bersifat walaupun sedikit tapi memberi kesan. Dan kita sebenarnya sahabat dalam siri-siri kemenangan mereka banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sendiri hendaklah baiki hubungan kita sama Muslim. Kita jadikan dia itu sebagai amal untuk kita menangkan Gaza. Kita sendiri menjaga solat kita, itu amal untuk menangkan Gaza. Maka kalau kita buat perkara itu, barulah kita akan merealisasikan kemenangan yang sebenarnya. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah kepada saudara Muslim sendiri, maka dia tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Dan kalau kita nak boykot pun boykot dengan berilmu, jangan membabi buta, tidak berilmu, maka sebenarnya dia tidak mendatangkan apa-apa faedah, melainkan hanya mencetuskan perpecahan demi perpecahan yang akhirnya tidak mendatangkan kemenangan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Masya-Allah, saya kita harapkan semua itu diambil kira dari sudut pelbagai persepsinya, kan, dari sudut keadaan kita sarana agama, dan seperti apa Ustaz sebutkan tadi, tidaklah sehingga tindakan melulu-lulu, kan Ustaz, kan, kan apa yang kita ambil dari sudut ini adalah bertepatan dengan sarana agama dan juga kita berada dalam masyarakat yang harmoni, insya-Allah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat saya kira, dan insya-Allah kita akan sambung lagi hari waktu yang sama menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Ustaz, semoga baik-baik untuk Ustaz dan bergerak pulang lepas ni pun untuk ke madrasah kembali. Ustaz, semoga Allah pelihara Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita di dalam Facebook, di YouTube. Anda boleh tonton lagi. Okay. Boleh like, comment, share, follow rapat-rapat dekat situ, dan boleh dengarkan perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey. Dan kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5.
komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permainan syarat. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 5660-1062-5428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Dah ikhtiar macam-macam tapi anak masih tak okey? Jangan risau, suplemen Mida Fast-Q kan ada. Dah ramai yang berjaya. Hebat-hebat membantu kekal fokus dengan Fast-Q. Fast-Q, rasa yang sangat sedap cuma Fast-Q. Fast-Q. Dapatkan suplemen Mida Fast-Q di talian 017-900-3464. Fast-Q, Fast-Q, ibu bahagia. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh.